Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, ketu sebulan berpuasa. Dan sekarang ni saya berada di butik Sofia Rose yang bertempat di Central ICT Shah Alam. Jadi kita nak tahu bagaimana sejarah ataupun mereka pengarah-pengarahnya membangunkan jenama Sofia Rose ini sendiri. Jadi jom kita bersama dengan pengarah kreatifnya iaitu Puan Farah Aina. Apa khabar? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey ke puasa sebulan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Puan Farah, ceritakan sikit tentang sedikit latar belakang jenama Sofia Rose ini sendiri. Okay, Sofia Rose sebenarnya secara ringkasnya dah mula masuk dalam industri fashion sejak 2014. So dikira tahun ni selama 9 tahun lah Sofia Rose berada dalam industri fashion. Dan sekarang Sofia Rose sudah ada 4 butik. Yang pertama di Central ICT Mall, Shah Alam, ICT Mall, Melawati Mall dan juga di Bangi Central. Dan Sofia Rose juga ada ejen sah di seluruh Malaysia dan termasuk juga ejen daripada luar negara, contoh ejen-ejen daripada Singapura, Filipina, daripada Thailand dan juga daripada Brunei. Dan setakat ini alhamdulillah kita ada staf seramai 60 orang lah dan sama-sama dalam menjalani operasi Sofia Rose. Itu dia. Okay. So dah 9 tahun berada dalam industri fashion ni sendiri, tapi kita nak tahu kenapa nama Sofia Rose tu, dari mana datangnya idea dan mungkin ada inspirasi Puan Farah dapat sendiri. Sofia Rose sebenarnya maksud Sofia Rose. Rose tu melambangkan bunga lah, bunga rose yang kuat dan berani. Dan Sofia melambangkan kecantikan. So melambangkan macam wanita yang cantik, yang ingin cantik tapi berani. Ya. Sofia maksudnya kecantikan. Kecantikan. Okey. Rose tu melambangkan bunga yang menunjukkan keberanian seorang wanita. Jadi bunga yang cantik lah seolah-olahnya. Okey. Sebenarnya Sofia Rose ni masa 2014 dia bermula pada kecil-kecilan lah. Saya bersama suami. Dan pada ketika itu kami berdua lah macam ketika itu kami sedar di saat 2014 tu kita ada sedikit kekangan dari segi fashion dalam Islamic compliant, syariah compliant. So daripada situlah Sofia Rose ingin bawa di mana pada masa tu stigma masyarakat tentang syariah compliant ni, fashion syariah compliant ni adalah satu fashion yang terlalu yang simple, plain, yang minimal dan orang kata lain kata membosankan lah. So Sofia Rose daripada itulah Sofia Rose ingin membawakan satu keharmonian antara fashion dengan art dan juga dengan syariah compliant. Di mana kita cubalah untuk hasilkan pakaian wanita, hijab dan baju di mana ia kelihatan walaupun syariah compliant tapi dia masih trendy dan menarik. Okey. So sedikit sebanyak kita ingin meyakinkanlah semua masyarakat wanita bahawa syariah compliant ni tidak membosankan. Dia malah boleh lagi menyeronokkan. Itulah tujuan Sofia Rose sebenarnya lah. Sofia Rose memang daripada awal penubuhannya kita memang pentingkan kualiti produk. Sebab bagi Sofia Rose produk kualiti ini adalah yang paling penting, paling utama berbanding dengan komponen-komponen pemasaran yang lain lah. So untuk pengeluaran produk Sofia Rose memang kebanyakan kami akan gunakan material-material yang premium. Di mana kita jamin dari segi kualiti material dan juga jahitan semua kita akan jagalah kualiti sampai end product punya kualiti. Dan dari segi desain pula Sofia Rose akan bersama tim akan menghasilkan desain sendiri yang unik lah supaya kita nak ada exclusivity lah antara desain-desain yang jenama lain. Lepas tu di samping tu Sofia Rose juga berbeza sikit daripada jenama-jenama lain kerana kita banyak menghasilkan tudung yang bersaiz besar, bersaiz bidang yang besar. So sebab ramai customer yang datang Sofia Rose mencari bidang yang lebih besar lah dan ukuran yang labur. Dari segi pakaian juga kami akan keluarkan RTW ready to wear yang labur ala-ala tunik. Okay, so tapi
yang terbaru ni disebabkan permintaan, kita buat dua collection. Ada collection yang standard labu dia, dan ada yang kita maintain yang sedia kala lah, yang labu. So alhamdulillah lah dapat sambutan yang menggalakkan. Sofiarus juga mementingkan design, di mana kita akan reka sendiri design, di mana kita akan mengetengahkan design-design yang ada motif sendirilah, bukan sekadar design. Kita akan buat cerita. Kalau contoh Hari Wanita, kita akan cuba keluarkan design-design yang soft, yang minimalis, yang sesuai dengan jiwa wanita. Kalau untuk Ramadan, kita akan sesuai untuk tema Ramadan lah. Untuk raya tahun ni 2023, Sofiarus telah mengeluarkan beberapa design untuk raya, di mana kita bertemakan konsep harmoni dari segi design, kerana di mana kita boleh design ni sesuai untuk beberapa lapisan masyarakat lah, beberapa lapisan umur. So antara design-design yang kita ketengahkan untuk raya ni, kita lebih kepada floral lah, floral dan juga konsep abstrak. Di mana macam ni pun kita ada combine antara floral dan juga konsep abstrak di sebalik design ni. Okay. So dari segi color pun kita harmonikan color, ada yang color bold dan juga ada yang color yang pastel. Dan juga sizing pun kita ada dua sizing. Satu sizing yang agak besar dan sizing yang normal. So untuk raya tahun ni kita memang cuba hasilkan yang semua wanita boleh pakai. Dari segi pemilihan color pun kita tak ada fokus kepada pastel color je. So ada wanita sekarang yang masih memerlukan color yang bold-bold. Dari segi material pula kita pelbagaikan kali ni. Kita cuba masukkan material voile, material chiffon, satin dan juga material-material lain supaya semua pelanggan wanita boleh mencuba setiap produk Sofiarus, sebab setiap wanita dia ada cita rasa sendiri. Okey, kalau tadi kita dah bersama dengan Puan Farah Aina, pengarah kreatif, sekarang ni kita nak bersama dengan pengarah urusannya pula, iaitu Encik Muhammad Zaki Yusof. Selamat Raya. Selamat Raya Puan, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kalau tadi kita lebih kepada design, mungkin sejarah background Sofiarus ini sendiri. Sekarang kita nak tanya soalan-soalan bisnes. Mungkin dari segi marketing ataupun cara pemasaran, strategi pemasaran untuk Sofiarus, apa yang Encik Zaki boleh kongsikan? Okey, untuk masa ni kita dah pergi kepada era digitalisasi. So cerita tentang digitalization atau marketing ni, dia telah banyak membantu kita untuk mengurangkan kos, dan juga kita dapat mudah dan tepat apabila untuk kita reach kita punya target audience kita. Kalau sebelum ni kita perlukan kos yang lebih besar untuk kita buat contoh billboard ataupun edarkan flyer secara rambak random. Tapi dengan digital punya marketing ni, kita dapat reach kita punya audience dengan lebih tepat, dengan lebih cepat. Kita dapat kenal pasti melalui lokasi, behavior, dan ini sangat membantu untuk kita sampaikan kita punya message kepada customer, potential audience kita. Dan di Sofiarus kita sangat menitik beratkan kepada user experience, di mana kita nak setiap customer kita faham dan dapat mencapai atau dapat pengalaman yang sangat optimum, yang membeli belah secara online ataupun secara fizikal dengan seronok. Kalau di butik fizikal mereka datang, mereka boleh rasa sendiri suasana dia, material dia, dengan servis sendiri daripada kita punya team members kita. Tapi bila kita melibatkan dunia digital, benda tu tak ada kan. Suasana dia lain, dia ada tentang paparan visual. So benda ni yang kita perlukan feedback daripada customer kita. Kerana kadang-kadang kita ada age gap, generasi-generasi yang berbeza. Ada generasi muda yang memang dah biasa dengan tentang dunia pemasaran digital. So mereka boleh beli shopping online, tak ada masalah. Tapi ada juga generasi-generasi yang sebelum ini yang orang kata generasi tradisional. So dekat situ Sofiarus fokuskan bagaimana mereka juga dapat shopping experience yang sama. So sebagai contoh kita ada buat COD punya sistem, di mana mereka boleh tengok browsing di online,
kemudian kita hantar dulu barang, kemudian baru mereka bayar. So sistem ni banyak membantulah kepada golongan tradisional ni tadi supaya untuk mereka dapat juga shopping secara online dalam bidang Sofiarus ni. Okey, bercakap mengenai digitalisasi ni kan Cik Zaki, mungkin Cik Zaki boleh kongsikan sebenarnya dengan pengadaptasi digitalisasi ini sendiri, adakah dia lebih mengurangkan kos sebenarnya ataupun menambah kos dari segi pemasaran untuk Sofiarus? Untuk Sofiarus ni sebenarnya dia mengurangkan kos sebab kita boleh dapat reach dengan bajet yang sama, kita dapat reach target audience kita dengan lebih ramai lagi, lebih besar lagi. Sebab apabila kita ada data daripada lokasi kat mana, kita nak target kalau Shah Alam, siapa di Shah Alam, behavior mereka, umur berapa. So bila kita keluarkan produk kita, sebagai contoh baju raya dengan umur 30 hingga 40 tahun, so kita boleh sampaikan kita punya produk terus direct kepada customer kita yang di lokasi kat mana, umur berapa, mereka yang suka pakai macam mana, pekerjaan apa. So benda ni sangat membantu. Digitalisasi ni sangat membantu di Sofiarus untuk kita dapatkan customer kita. Dalam keadaan sekarang yang semakin mencabar, keadaan ekonomi sekarang dengan kos yang semua meningkat. So pendapat saya sebagai seorang usahawan, kita perlu adapt kepada tekanan semasa. Dan untuk kita adapt daripada tekanan tu, kita perlu ada perancangan. Dan perancangan pelan yang sangat strategik, yang jelas untuk kita tahu apa yang kita perlu capai dalam masa yang terdekat, even the first year, after 5 years, 10 years. So dengan perancangan ni juga, kita perlu ada adaptability dan juga fleksibel kepada decision kita. So kita melihat kepada keadaan semasa. Apabila keadaan semasa perlukan kita ke arah kanan, kita ke arah kanan, ke kiri, kita ke arah kiri. So strategi pelan yang sangat jelas, nombor satu. Dan kedua, kita perlu fleksibel supaya kita boleh adapt dengan tekanan semasa. Yang keduanya, ini sangat penting juga untuk kita peluk dan dakap erat kita punya pelanggan sedia ada. Sepanjang kita berada dalam dunia fashion ni, cabaran yang paling besar selain daripada competition, market, paling besar adalah produk tiruan. Kita banyak dapat lambakan produk tiruan yang sedikit sebanyak memberikan efek dan mengganggu kita punya branding. Kerana kadang-kadang kita punya customer rasa produk ni macam original dia rasa kan. Tapi bila produk ni tadi, apabila tiruan, dia menggunakan material yang lebih murah, yang kualiti jahitan yang tidak baik, ini mengefek kepada brand Sofiarus itu sendiri. So kita sedaya mungkin sedang memperbaikilah kita punya packaging supaya kita boleh bezakan antara produk tiruan dan produk original. Di pihak kami sendiri, kami mengubah beberapa packaging ini sendiri dan juga kita mengambil inisiatif untuk kita orang kata educate kita punya pelanggan kita, customer kita tentang perbezaan antara kenapa kena beli produk original, kenapa kena elakkan produk tiruan. Dalam masa yang sama, kita memberi penekanan kepada bagaimana dengan support kepada local brand, local produk ini akan dapat membantu kita untuk memberikan lebih banyak produk dan inovasi produk kita sendiri. Tahun depan kita dah sedekat 10 tahun kita Sofiarus berada dalam market. So sebelum ni kita ada buat, kita ada harmonikan antara art dengan fashion. Kita cantumkan dan kita paparkan exhibition, fashion show kita. Kita ada buat di Kota London, kita ada buat di Madrid, dan yang terbaru sebelum COVID melanda, kita ada buat di Bangsa yang turut dirasmikan oleh yang dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Sultan Nazrin Sultan Perak. So apa yang saya cuba sampaikan, kita punya produk mendapat sambutan dari segi suatu perkara yang berbeza, dari segi seni visual yang biasa lukisan kita cantumkan dan kita masukkan dalam pakaian. So perkara ini memberikan satu suasana ataupun sesuatu keluaran yang baru yang ini mendapat sambutan. So insya-Allah along the way kita akan tambah baik lagi dan kita akan juga buat lagi banyak kolaborasi bersama dengan orang kata seniman-seniman di tanah air dan juga di negara jiran supaya kita dapat hasilkan produk yang lain daripada lain dan luar biasa.
Baik, itulah sedikit perkongsian daripada pengarah kreatif dan juga pengarah urusan Sophia Rose. Anda rasa bagaimana? Sebab sekarang saya rasa lapar nak makan lemang dengan rendang. Jadi kita jumpa di masa akan datang. Saya berundur diri dahulu. Saya Nabilah Khairida. Assalamualaikum dan salam hormat.